Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Rosnizan kita, yang mana kali ini kita belajar bagi mata pelajaran sains tambahan bab gelombang. Jadi Cikgu, kita teruskan kelas kita. Okey, boleh Akmal. Mari. Kita teruskan kepada soalan contoh untuk kertas 1. Kita kertas tengok. 1 Akmal dah tahulah. Betul. Iaitu soalan objektif. Ya, betul. Ya, kita tengok murid mana yang betul-betul faham tadi kan? Okey, kita tengok dulu soalan contoh kita. Nombor 1 Akmal, boleh? Silakan. Okey, ada siapa yang nak cuba? Ada sesiapa? Oh, Fakhruddin Hadi dah angkat tangan. Cikgu saya nampak tadi. Laju Fakhruddin Hadi. Silakan. Jangan cakap bukan. Jawab je. Okey, silakan. Nombor 1, gelombang manakah adalah gelombang membujur? A. Gelombang bunyi. B. Gelombang air. C. Gelombang radio. Dan D. Gelombang cahaya. Mana satu pilihan jawapan anda? A. Gelombang bunyi. Ya ke cikgu? Jawapannya A. Gelombang membujur. Di sini gelombang membujur di mana pergerakan dia selari. Iaitu gelombang bunyi. Ya, betul. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Fakhruddin Hadi? Masya Allah, hebatnya anak didik saya ni. Alhamdulillah. Okey, kemarin kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, silakan. Okey, yang ni tinggi sikit dia punya konstruk dia. Siapa nak jawab? Dah siapa nak jawab? Ini dia, Putri Mariam. Silakan. Raja 2 menunjukkan gelombang 7 yang dipantulkan pada permukaan suatu pemantul SATA. Antara gelombang A, B, C dan D, yang manakah pantulan bagi gelombang 7 itu? C jawapan dia, cikgu. Okey, ke C, cikgu? jawapannya C. Kita tengok sikit. Akmal rasa betul ke tak? Itu saya rasa macam C juga. Okey, apa yang murid kita tengok, yang pertamanya dekat garis normal ni, Akmal, saya terang sikit. Okey, ada gelombang 7 di sini. Dia jangan terpengaruh dengan 90 darjah ni. Dia ambil sudutnya dari normal ke garis di sini. Okey. Dan di situ bila dia tengok yang dipantulkan lebih kurang sama dia punya sudutnya. Okey. Ataupun kaedah yang kedua ni dia boleh tengok dia guna protektor lah. Dia ukur. Tapi di sini kalau kita tengok dari segi mata kasar dia, memang dah tahu. kita boleh tahulah lebih kurangnya kat mana. Yeah. Okey, di sini dah lebih kurangnya. C. Dia punya tu C. Maka jawapannya betul lah C. Alright, tanya Putri Mariam. Soalan yang ketiga. Okey, terbaiklah. Yang lain tak tepuk tangan ke untuk Putri? Kesian Putri tepuk tangan seorang-seorang. Okey, siapa nak jawab untuk nombor 3? Okey. Ada siapa pula ingin menjawab bagi soalan nombor 3? Nombor 3. Sila ke kaunter ya, Amna. Okey. Raja 3 menunjukkan gelombang yang melalui satu halangan. Amna, minta maaf, boleh tak awak rapatkan dekat mulut awak? Cantik. Silakan. Raja 3 menunjukkan gelombang yang melalui satu halangan. Apakah fenomena itu? D. Pembelauan. Okey. Apa dia tadi jawapannya? Dia D Pembelauan. Pembelauan. Okey, yang ni dia satu halangan. Tadi kita belajar sebelum ni satu halangan ataupun satu celah. Okey. Maka satu halangan, satu celah dia duduk di bawah sifat gelombang dia pembelauan. Ini yang dah terangkan tadi yang kan? saya terangkan tadi contoh yang saya bagi apa ni kaki tu kan kalau kena pada halangan maka dia akan terbelau dan dia akan cantum baliklah selepas tu dia ambil masa. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Ya, tak lain tak bukan. Ini dia, my man Haikal Daniel. Silakan. Raja 4 menunjukkan perembatan dua gelombang. Apakah amplitude panduan di X? A, B, C, D. D jawapan dia. 4 cm. Okey, D 4 cm. Betul, Laju jawapannya. boleh kita tengok. Okey. Yang ni yang saya cerita tadi, contohnya ada dua bot yang menghasilkan gelombang. Betul. Satunya contoh 2 cm, yang tadi saya bagi meter lah. Tapi yang ni dalam soalan ni kita bagi 2 cm dan satu lagi 2 cm. Dua-dua kalau kita tengok sini pada satu tempat tu, bila dia bercantum, bertindih di kawasan X, adakah nilai dia bertambah, berkurang ataupun sifar? Okey, so kalau kita tengok di sini 2 cm dengan 2 cm, maka bila dia bertindih di tengah tu, maka jawapannya adalah 4 sentimeter. Kalau kita tengok gangguan jawapan ni dia boleh memberi nilai ke tidak. Kadang-kadang murid kita
ada yang tak berapa nak kira, dia terus ambil saja 2. Yang tu dipanggil main tembak. Yang kita tak naklah main tembak je. Biar dia fikirkan berapa nilainya di sini. Dia bercantum dan bertindih. So jawapannya 4 lah. 4 setuju. Tapi cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya kan, saya pasti apabila soalan yang berbentuk objektif ini, mungkin cikgu boleh kongsikan antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh murid-murid sebelum nak menjawab soalan objektif macam ni. Walaupun kita nampak mudah kan? Okey. Langkahnya yang pertamanya kalau kita tengok di sini, yang pertamanya kalau A, B, C dan D jawapannya, yang pertamanya kita pilih jawapan yang salah. Kita buang dulu yang salah lah. Itu dia punya kaedahnya lah. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok di sini, terus kita dapat nilainya. Tetapi kalau kita tak baca apa kehendak soalan, tugasannya, yang tu yang jadi masalah. Kadang-kadang tugasannya dia memberi maklum kita, kalau kita tengok je apa yang kehendak soalan ni dengan gambar sahaja. Dengan gambar sahaja, dia nak apa? Ada X, ada nilai 2 dan satu lagi kita tengok pergerakan dia menggunakan anak panah. Pergi, yang ni anak panah ni berlawanan. Kalau berlawanan mesti dia akan bertemu lah. Bertindih. Bila dia bertindih, maka adakah cantuman dia makin tinggi ataupun dia lembangan ke bawah lah. Bagaimana nak tentukan lembangan? Lembangan biasanya dia punya puncak dia ni, dia tak puncak, dia akan duduk di bawah lembangan. Yang tu masih lagi dia boleh bertambah. Sebab dia negatif dengan negatif, dia jadi makin besar lah nilainya. Okey. Faham Akmal? Faham cikgu, dan saya pasti ini juga tips yang berguna untuk murid-murid ya. Akmal. Okey, kita boleh pergi nombor 5 Akmal. Silakan. Okey, seterusnya nombor 5. Okey, ada yang nak jawab? Ada sesiapa ingin menjawab bagi soalan ini? Okey, Fakrudin. Alright. Ya, saya nampak. Tangan dia. Okey, Fakrudin. Silakan. Gelombang air bergerak dengan kelajuan 154 ms-1 pada frekuensi 0.5 Hz. Berapakah panjang gelombangnya? C. 308.0 meter. Dia dah siap congak dah cikgu Okey, Fakrudin boleh terang sikit bagaimana nak dapatkan 308? Boleh? Boleh ke? Cara pengiraan dia. Fakrudin? Boleh. Okey, silakan. Okey. Tarik nafas. Okey, dia punya formula dia Fakrudin nampak V sama dengan F lambda. Okey, yang ni lambda. Biasa kadang orang tanya, yang ni apa ni cikgu? Nak sebutnya tu. Lambda. Biasa sebut N ada kepala sikit. Okey, Fakrudin. Bagaimana nak dapat jawapan berkenaan? Ganda V sama dengan lambda sama dengan okey. Bermaksud 154 per 0.5 sama dengan 308.0 M. Okey, dia gantikan nilai Akmal. Okey, kalau kita tengok soalan di situ dia beritahu kelajuan 154. Kelajuan ni masuk V. Okey, dan frekuensi bermasuk F lah. Okey, so, di situ kita tengok formula dia, kita hanya gantikan saja dan nak congok pun boleh, nak guna kalkulator pun boleh. Jadi dapatlah jawapannya 308. Ya, itu dia Fakrudin Hadi cikgu menarik nafas yang cukup panjang dan lega apabila dapat memberikan jawapannya. Cara nak dapatkan cara jawapan. cara dapat tu. Okey. Dan seterusnya cikgu. Seterusnya soalan yang ke-6. Okey, yang ke-6. Cepat kat tangan. Belum ya Putri, lagi. lambai kat siapa belum tu? lagi kita minta siapa nak jawab. Laju Okey, Putri. Silakan. Raja 6 menunjukkan satu gelombang satah yang dipantulkan oleh sebuah permukaan licin XY. Apakah yang berlaku jika sudut gelombang 7 bertambah? Jawapannya A. Sudut gelombang terpantul bertambah. Betul ke jawapannya, Akmal? Itulah sebab saya pun tak nampak lagi apa pilihan jawapan B, C dan D. Dia terus bagi A. Jadi saya yakin dengan jawapan daripada Putri Mariam kita ni. Okey, apa tugasan dia nak Akmal di sini? Gelombang 7 bertambah. Okey, kalau kita tengok di sini dia ada gelombang 7. Right. Okey, yang kedua dia ada gelombang terpantul dan dia ada sudut dia I untuk sudut bagi gelombang 7 dan juga R untuk sudut bagi gelombang terpantul. Dia punya hukum, kita panggil hukum lah, hukum bagi dia punya sifat gelombang tersebut iaitu I sama dengan R. Sekiranya I iaitu gelombang 7
bertambah, maka apa yang berlaku kepada R? Kan Yang tu soalannya. Dia nak. So kalau kita faham yang ni, maka kita boleh dapat. Tetapi kalau kita baca jawapan-jawapan lain, contohnya B, sudut gelombang terpantul berkurang. Kong dia akan mempengaruhi. Yang ketiga, C, panjang gelombang terpantul bertambah. Panjang gelombang kat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat sini, muka gelombang di sini, garisan dia. Yang ni dipanggil panjang gelombang. Dia punya hukum dia biasanya dalam gelombang ni dia ada hukum lah. Hukum untuk dia punya sifat gelombang ni di mana panjang gelombang dia tidak berubah. Tidak berubah, apa saja berlaku pada I dan juga kesannya pada R tu, maka panjang gelombang dia tetap sama. Maka di sini dia akan salah yang ni, panjang gelombang bertambah, panjang gelombang terpantul berkurang. Tetapi kalau ada panjang gelombang kekal, yang tu dia akan jadi jawapan dia. Di sini dia dah potong dua, maka dia ada dua pilihan. Sama ada bertambah atau berkurang. So bila kita tengok yang ni, I sama dengan R, maka kalau I meningkat, R pun akan meningkat. So jawapannya betul lah A. Sudut gelombang terpantul bertambah. Baik. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM